Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberikan saya ruang dan peluang untuk turut bersama membahaskan rang undang-undang yang penting ini, rang undang-undang Akta Profession, undang-undang pindaan 2012. Tuan Yang Dipertua, saya tertarik dengan cadangan pindaan akta ini yang akan mengecualikan pemakaian peruntukan larangan kepada peguam asing yang memasuki Malaysia untuk memberi khidmat undang-undang secara fly in dan fly out dan tertakluk kepada syarat bahawa tempoh masa kemasukan peguam ini adalah hanya 60 hari. Perkara ini akan memberikan tarikan yang kuat kepada peguam-peguam asing yang ingin menawarkan khidmat guaman mereka di Malaysia. Secara asasnya, pindaan ini adalah amat-amat dialukan kerana ia selaras dengan komitmen antarabangsa Malaysia di bawah WTO bagi sektor perkhidmatan perundangan. Namun begitu, apa yang membimbangkan ramai adalah tahap kewibawaan peguam-peguam tempatan untuk menyaingi peguam-peguam asing yang akan berduyun datang untuk memberikan perkhidmatan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menengahkan dua perkara yang penting yang saling berkait dengan aspirasi dan hala tuju pembangunan negara. Berkenaan dengan bahasa pengantar perundangan, sejauh manakah aspirasi negara untuk memertabatkan bahasa Melayu didokong? Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri telah memperkenalkan MBM, memertabatkan bahasa Melayu, dan juga MBI, memperkasakan bahasa Inggeris. Apakah sektor perundangan berjaya mendukung MBM ini? Kita lihat hari ini di negara kita, contohnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, beribu-ribu graduan dan pakar-pakar yang dilahirkan dengan menyokong proses memertabatkan bahasa Melayu ini. Malah kita di Dewan Yang Mulia ini pun bertutur dan berbahas dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita sebut perkataan bahasa Inggeris, we have to mention dengan izin. Dalam konteks memperkasakan bahasa Inggeris, mampukah kita meletakkan Malaysia di dalam peta global perundangan? Mampukah peguam-peguam kita menjadi pemain-pemain global yang memberikan perkhidmatan guaman di seluruh dunia, pelosok dunia? Mampukah kita menyediakan peguam-peguam yang sebegini? Dalam memperkatakan tentang memperkasakan bahasa Inggeris, seperti yang saya bangun dan bercakap semalam juga, dalam kerjaya-kerjaya yang kritikal untuk mendapat kelulusan pemeriksaan yang kita lalui, kita juga mesti ada penguasaan bahasa Inggeris yang kuat. Dengan penguasaan bahasa Inggeris yang terbaik, maka kita dapat bermain di peringkat global. Bukan saja dari segi sila. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan kenyataan Yang Berhormat tadi tentang penggunaan bahasa Malaysia. Nampaknya di mahkamah, di peringkat yang lebih bawah magistrate digunakan bahasa Malaysia, dan sampai ke tahap yang lebih tinggi, mahkamah tinggi dan juga rayuan ataupun federal court, dan ianya lebih kepada bahasa Inggeris seperti mana yang kita tahu.
Jadi bagaimana Yang Berhormat melihat hasrat kerajaan untuk jadikan bahasa Malaysia itu sebagai bahasa yang digunakan di mahkamah, dan bagaimana pula kita melihat tahap penguasaan peguam yang ada sekarang, dan apabila kita mempelawa peguam untuk mereka memberi perkhidmatan di sini, nampaknya bahasa Inggeris pula akan diberi satu kedudukan yang agak tinggi. Jadi bagaimana kita nak mencari satu titik keseimbangan untuk kita mencapai dua-dua hasrat tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Aitam. Itulah sebabnya kita kata tadi, menjadi hasrat kerajaan hari ini, dan menjadi saranan yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita tentang memperkasakan, tentang memertabatkan bahasa Malaysia. Jadi kalau di universiti yang tersohor seperti di UKM, kita dapat melahirkan beratus ribu graduan dan juga beribu dah pakar, dan kita menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Kenapa tidak? Kenapa tidak di sektor guaman? Kenapa kita tidak berani untuk memulakannya? Semalam kita dengar daripada, kalau tak silap saya, daripada Kuala Kedah. Kuala Kedah dah hilang. Ada Kuala Kedah. Kuala Kedah sahabat saya. Dia ceritakan semalam, ada orang kita, ada orang di Malaysia yang pergi ke Thailand, yang telah membuka firma di sana dengan ramai peguam-peguam dari Thailand di bawah organisasinya. Jadi ini satu keberanian. Ini juga satu transformasi. Jadi kita harus berani dan kita harus menyokong dasar-dasar ini tentang memperkasakan bahasa Inggeris. Kerana kita lihat apabila kita mempunyai, ataupun peguam-peguam kita mempunyai penguasaan yang terbaik dalam bahasa Inggeris, bukan saja dari segi penulisan dan juga penyediaan kertas-kertas perjanjian ataupun kontrak-kontrak, malah pertuturan yang kemas, the efficiency and the fluency, dengan izin untuk berhujah di depan hakim, dan juga untuk mengambil bahagian dalam arbitration dengan izin, dan juga untuk dipilih untuk menjadi panel guaman untuk company, untuk syarikat-syarikat multinasional. Jadi saya melihat kalau kita berbincang tentang pelajar-pelajar jurusan undang-undang di Malaysia, mungkin kursus-kursus yang melibatkan amali ataupun projek-projek ataupun chapter-chapter yang melibatkan praktis and procedure dengan izin ditambah, dan pengalaman daripada peguam-peguam yang berkaliber, yang mempunyai banyak pengalaman, dipanggil untuk mengajar dengan kurikulum yang sesuai untuk memertabatkan, memperkasakan peguam-peguam di negara kita ini. Malah saya pernah terbaca ada institusi ataupun IPT tempatan yang tidak diiktiraf oleh LKPU, Lembaga Kelayakan Profesi Undang-Undang. Jadi pelajar-pelajar ini, mereka pergi belajar dan akhirnya mendapat ijazah, dan akhirnya tidak boleh praktis, tidak boleh beramal. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Okay. Terima kasih Saudara YB Bagan Serai. Sebenarnya saya nak menjelaskan sikit apa yang saya sebut kemarin. Pada saya melihatkan pengalaman Thailand yang saya lebih awal membuka pasaran dan membenarkan peguam-peguam luar praktis di Thailand. Saya rasa lebih awal kerana saya ke sana dan saya jumpa ramai orang asing yang bekerja di sana, yang ada faktor-faktor lain yang menarikkan gergasi-gergasi multinasional membuka perusahaan mereka di sana, pejabat di sana. Hampir semua multinational corporation, the giants ada di sana. Saya kat Ubat yang saya pergi, Pfizer, MSD, semua ada di sana. Mereka menggunakan perkhidmatan peguam-peguam Thailand
yang menggunakan bahasa Thai, peguam luar yang kesana juga akhirnya menggunakan perkhidmatan peguam-peguam Thailand berbahasa Thai, perundangan Thailand, dengan kelihatannya tidak banyak masalah dan diterima baik. Hampir semua multinasional yang giant yang memasarkan produknya di Malaysia juga ada pejabat di sana. Jadi ada faktor-faktor lain, bukan semata-mata bahasa. Mungkin integriti, mungkin profesionalismnya dan lain-lain lagi. Itu kita kena belajar dan berperhatian. Dan mungkin kita boleh gunakan formula yang sama untuk juga memartabatkan bahasa kita tanpa mengambil memperkecilkan kepentingan menguasai bahasa Inggeris. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Jadi memang kalau kita lihat di Thailand, penggunaannya adalah bahasa Thailand. Jadi kita harus kini mengambil satu sikap ataupun keberanian untuk bersama-sama memertabatkan bahasa Melayu kita ini. Tuan Yang di-Pertua, perkara kedua yang saya ingin sampaikan dan ketengahkan ialah tentang berkaitan dengan proses globalisasi, iaitu TPPA yang sering didebat, yang kita dengar bermacam-macam pendapat, kerisauan dan kebimbangan. Kalau kita lihat pada awal tahun 70-an, 80-an, malah pada awal 90-an, tumpuan kita adalah kepada produk ekspor import, yang mana aliran atau pergerakan adalah tentang barang. Dan fokusnya adalah kepada barrier at the border, dengan izin, yang bermaksud perkara-perkara berkenaan dengan tarif dan kuota. Tetapi kini dengan proses globalisasi, kita lebih menumpukan kepada aliran atau pergerakan perkhidmatan, termasuk juga perkhidmatan guaman. Jadi fokus kita telah beralih. Fokus kita hari ini telah beralih kepada barrier behind the borders, dengan izin. Dengan arti lain, kita memikirkan tentang pelesenan, tentang hak-hak beroperasi, tentang syarat-syarat badan profesional, tentang persaingan. Bagaimanakah keterbukaan kita ataupun keterbukaan sektor guaman akibat daripada TPPA ini? Bagaimana bahasa pengantar boleh memberi manfaat pada kita dalam mengharungi TPPA ini jika kita bersetuju untuk ditandatangani? Isu-isu begini haruslah dilihat dengan lebih menyeluruh, dengan lebih luas dan dengan lebih serius lagi. Kerana keputusan yang kita buat pada hari ini, setakat ini, bukan saja berkaitan dengan bahasa, malah mencapai aspirasi negara dan melonjakkan transformasi negara yang dirancangkan. Tuan Yang di-Pertua, alang-alang mandi biar basah, alang-alang berdakwat biar hitam, alang-alang menjeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Dengan semangat untuk mempertabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris, dengan semangat untuk melihat Malaysia bergerak ke arah negara maju, saya dengan ini menyokong rang undang-undang Akta Profesi Undang-Undang Pindaan 2012. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.